Oh. Ya. Ya. Saya Muhammad Afiq Muhammad Syukur, Muhammad Najudin bin Adam, Muhammad Fariduddin bin Jaafar, Muhammad Syahdan Rakib bin Zaidi. Slide yang pertama ialah pengenalan. Dalam industri pembuatan dan penghilangan, Lean sudah tidak perlu diperkenalkan lagi. Namun tidak ramai yang percaya bahawa Lean merupakan antara tonggak utama untuk membawa sebuah syarikat lebih maju ke hadapan. Lean merupakan satu revolusi yang membawa perubahan secara keseluruhan kepada sesuatu perniagaan. Ia berkait rapat dengan rantaian bekalan supply chain, pengurusan perniagaan dan pengurusan sumber manusia. Seperti yang pernah dikongsikan sebelum ini, Lean didefinisikan sebagai satu prinsip dan kaedah yang memberi fokus kepada penghapusan aktiviti di dalam proses yang boleh menyebabkan pembaziran. Teras idea kepada Lean adalah untuk mengelakkan pembaziran atau waste, iaitu suatu aktiviti yang tidak diperlukan di dalam suatu proses, untuk memberikan nilai tambah secara maksimal kepada pelanggan. Penyingkiran pembaziran dibuat melalui kaedah proses improvement. Seterusnya, objektif kajian kami ialah menyelesaikan masalah dengan menggunakan sistem Lean. Selain itu, mencari masalah yang terdapat dalam kedai agar dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem Lean. Seterusnya, membuat pengubahsuaian susun atur di dalam kedai. Saya Faris Dennis, ingin menyambung slide daripada kawan saya, dan saya ingin menerangkan tentang skop yang kami dapat daripada mini projek. Aktiviti yang kami pilih untuk melengkapkan projek kami ialah kedai RM2 ABC, Center Kedai Sebaneka, dan kedai ini diusahakan oleh Ustaz Helmi bin Razali. Kedai ini terletak di Taman Cahaya Masai, Pasir Gudang, Johor. Dan pada masa kini, ramai penduduk Taman Cahaya Masai telah membeli barang Sebaneka kerana hanya kedainya sahaja yang mempunyai pelbagai barangan keperluan seperti minyak masak, sabun, keperluan harian dan sebagainya. Selain menjual barang Sebaneka, kedai ini menjual pelbagai makanan ringan untuk kanak-kanak seperti gula-gula, aiskrim dan sebagainya. Kedai Sebaneka ini tersebut ditubuhkan melebihi 3 tahun, iaitu pada 2019. Pada permulaannya, kedai Sebaneka ini hanyalah perniagaan dari kecil-kecilan di kawasan Taman Cahaya Masai. Tapi pada masa COVID-19 yang telah melanda pada tahun lepas, kedai ini ditutup kerana arahan daripada Perintah Kawalan Pergerakan. Oleh itu, ia telah menjejaskan perniagaan barangan Sebaneka kerana tidak ramai pelanggan yang dapat keluar daripada rumah untuk membeli barangan keperluan. Justru pemilik kedai tersebut, iaitu Ustaz Helmi bin Razali, telah menubuhkan satu servis penghantaran barangan ke rumah pelanggan untuk memudahkan pelanggan membeli barangan daripada kedai tersebut. Apabila pihak kerajaan serta pihak bertanggungjawab telah memberikan kelonggaran terhadap rakyat Malaysia, kerajaan telah menghadkan kemasukan pelanggan ke dalam kedai supaya SOP dapat dipatuhi. Para pelanggan juga akan lebih mudah dipatuhi SOP yang telah ditetapkan pada masa itu. Oleh itu, semakin banyak juga barangan telah dihantar daripada pembekal kerana banyak barangan Sebaneka atau barangan keperluan dijual dengan masa yang singkat, dan pemilik kedai Ustaz Helmi bin Razali serta pekerjanya tidak dapat menyusun barangan keperluan dengan kemas dan teratur. Justru itu, terdapat masalah terhadap kedai Sebaneka kerana terlalu banyak menggunakan ruang yang besar. Saya ingin beralih kepada metodologi, iaitu carta alih yang kami telah dapat daripada mini projek. Okey, yang pertama,
mencari premis yang berdekatan berkawasan tempat tinggal. Yang kedua, kami membincangkan bersama ahli kumpulan untuk premis. Serta yang ketiga, mula membuat tinjauan di premis yang dipilih. Serta kami bertemu ramah mengambil gambar. Yang keempat, kami membuat analisis masalah dan sistem link yang diguna pakai. Yang kelima atau yang terakhir, kami menyiapkan report dan membuat video pembentangan. Antara huraian-huraian yang dapat saya petik daripada apa yang telah rakan saya cerita, yang pertama, kita dapat mencari premis yang berdekatan. Yang kedua, perbincangan bersama ahli kumpulan dalam pemilihan premis. Yang ketiga, mula membuat tinjauan di premis yang telah dipilih. Yang keempat, kami dapat membuat analisis masalah dan link sistem yang diguna pakai. Yang kelima, kami dapat menyiapkan report dan video pembentangan. Slide seterusnya merupakan perbincangan kami. Ini ialah penyusunan susun atur premis yang telah kami cadangkan kepada pemilik premis kedai tersebut. Slide seterusnya ialah cadangan kami, iaitu kami akan memberitahu kepada pemilik premis supaya mengaplikasi sistem link, kerana apabila kita mengaplikasi sistem link, kita akan dapat mengenal pasti 5S dengan menyusun produk di rak yang dikhaskan dengan teratur dalam jumlah yang banyak. Ia juga dapat memudahkan pekerja untuk mengira dan mengambil produk dari rak. Selepas itu, susunan yang teratur dapat menjimatkan ruang dan menyimpan lebih banyak produk supaya pelanggan lebih senang untuk mengambil produk tersebut. Saya akan sambungkan slide ini dengan memulakan daripada masalah di premis. Anda yang memerlukan penambahbaikan. Yang terdapat produk yang diletakkan dengan sesuai yang menyebabkan pelanggan suka untuk mengambil dan memilih produk itu. Contohnya macam dalam kotak ni, barang-barang yang diisi adalah terabur dan tidak susun dengan teratur. Untuk cadangan saya untuk baiki Susanto ni menggunakan sistem LIM, iaitu 5S. Membina sebuah rak untuk menyusun dan menyimpan stok dan alatan yang bersepah. Faedah dia untuk susunan kedai menjadi lebih kemas dan teratur, menjimatkan ruang yang besar dan kos yang tidak mahal. Seterusnya, kesimpulan. Lean System Manufacturing ini adalah sangat penting terhadap sebuah perniagaan kerana ia dapat meningkatkan lagi spesifikasi produktiviti yang memberikan kos lebih rendah. Ia juga memberikan kualiti yang tinggi dengan menggunakan sistem Lean ini yang dipertingkatkan secara sistematik dengan bantuan sistem Lean seperti 5S. Keberhasilan terhadap sistem Lean ini memerlukan pemahaman yang tinggi antara pemilik kedai dan pekerja agar sistem Lean ini dapat diterapkan secara lebih ringkas dan mudah untuk mencapai spesifikasi yang lebih baik dan efisien. Kedai seboneka ini dahulu tidak mempunyai susunan atur yang baik, tetapi apabila sistem pengurusan telah menggunakan sistem Lean, ini juga ia lebih sistematik dan kemas dalam semua aspek. Kini semua aspek kemasan dan premis banyak membantu pekerja dan pemilik premis dalam menjalankan sistem pengurusan agar ia menjadi lebih baik mengikut kesesuaian spesifikasi yang telah ditetapkan.